al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah. Faedah-faedah dari sudut pendidikan, dari sudut ilmu. Baiklah para pelajar sekalian, kita masuk pada faedah yang pertama. Faedah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini waqalal ladzina kafaru. Puak-puak kafir mengatakan tak ada kiamat. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersumpah untuk menguatkan hujah kita. Sebab itulah sumpah itu dibenar dalam Islam. Sumpah itu salah satu daripada uslub cara nak menguatkan hujah kita. Tengok dalam ayat tadi saya dah sebut 3 ayat kan. Surah Yunus ayat 53, surah kita ni surah Saba ayat 3 dan surah At-Taghabun ayat 7. Ingatlah perbahasan kita lepas, kita tak ulang lagi lah, cuma kita sebut ayatnya. Faedah yang kedua fi qauli ta'ala qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Ayat ini menunjukkan ibahatul qasam. Harus kita bersumpah. Wa qad yajib iza da'atil hajatu ilaih. Ada kalanya bukan harus, wajib kena bersumpah kalau diperlukan. Contohnya kita berhujah, bawa Quran gini-gini, orang tak dengar kata juga. Maka ketika itu kita bersumpah. Sebab apa? Nak menguatkan hujah kita bahawa Quran ini benar. Kena ingat tu. Na'khudhu min amrillah. Dalilnya kita ambil daripada arahan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersumpah bahawa kiamat itu pasti akan berlaku. Tuan-tuan kena ingatlah. Yang ketiga fi qawlihi ta'ala qul bala wa rabbi. Dalam ayat yang sama lagi. Katakanlah demi Tuhanku, kamalu rahmatillah bi ibadihi, sempurnanya rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia, haitsu akhbarahum bil ba'si. Allah dah cerita kepada kita semua makhluk ini akan ada satu hari nama dia hari kiamat. Bukan sekat cerita. Wa akkadahu bil muakkidatil lafziyyati wal ma'nawiyyati wal hissiyah. Allah Ta'ala kuatkan hujah ini dengan lafaz. Ni, dari lafaz ni lah. Qul bala wa rabbi, itu lafaz. Allah Ta'ala hujah dengan lafaz dia menunjukkan bahawa kiamat akan berlaku. Dari sudut maknawiyah, dari sudut hak nampaknya. Bila turun hujan pokok yang kuning kering hidup balik, kenapa kamu tak percaya? Kalau Tuhan berkuasa buat ni, kenapa tak kuasa buat tu? Jadi dari sudut maknawiyahnya kita juga yakin bahawa pembalasan itu akan berlaku. Kalau tidak, sedaklah pokok jahat buat kerja atas dunia ni. Dia kelentong, dia tipu, dia tu, dia ni, dia kaya relax atas dunia, lepas tu dia mati, kosong. Lah. Siapa cakap? Akan berlaku suatu pembalasan yang maha adil. Itu dia panggil yang kedua. Maknanya Allah Ta'ala, hikmah, rahmat Allah Ta'ala kepada hamba dia, apa dia? Allah Ta'ala cerita kepada kita kebangkitan semula. Dengan lafaz yang muakkidat. Itu dia ni. Yang keempat, masih lagi dalam sumpah ni, qul bala wa rabbi. Dalam ayat ini laqanallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam supaya bersumpah nak membatalkan hujah-hujah puak kafir tadi. Ketika inilah dia panggil intihazul furas, mengambil peluang untuk menyampaikan dakwah tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena sentiasa, tuan-tuan, para pelajar sekalian, kita kena sentiasa ambil peluang. Kalau orang kafir buka pintunya, kita masuk. Sebab itulah dalam surah tafsir suratul Ahzab, surah Madaniyah. Dalam surah Madaniyah ni banyak hujah-hujah hukum hakam yang mesti kita jelaskan di situ. Sebab tu ada pelajar tanya, dia kata kenapa berbeza huraian dalam surah tu dengan surah lain. Kita kata surah itu sebab surah Ahzab ni surah yang berkait dengan hukum hakam.
Berbeza dengan surah Makkiyah, dia banyak tentang tasbitul aqidah. Jadi kalau kita tak hurai di situ, kita nak hurai di mana lagi? Jadi peluang-peluang itu kena ambil. Ada poin yang boleh kita kaitkan dengan huraian kita mesti masuk. Kalau tidak, orang panggil beku. Kita pergi satu tempat, orang di sini banyak orang buat maksiat tersendiri. Contohnya di kampung ni masih lagi ada orang yang mari akhir masih lagi percaya kepada khurafat. Hari Rabu terakhir bulan Safar, hari Nahas. Maka ketika itu kita wajib menerangkan kepada masyarakat bahawa tidak ada hari Nahas. Ayyamillah, semua hari itu daripada Allah, bulan semua Allah Ta'ala tetapkan. Apa duk main hari Nahas, hari celaka hari ni lah, sampai kena mandi-mandi jiruh kepala tu dan sebagainya. Kita kata itu karut, jangan percaya. Jadi kita peluang ni kena ada. Bila kita ada peluang untuk sampaikan, sampai. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala ajar kepada Nabi SAW, oleh kerana kafir buka pintu, tak percaya kepada hari kiamat, mu masuk dengan sumpahnya, dengan itu peluang. Dia panggil intihazul furas li tablighil aqaid. Peluang inilah peluang kita nak gilak masyarakat dengan ilmu akidah. Sekarang ni bila orang timbul tentang benda khurafat, benda ni, kan, panggilan seru tu seru ni, maka waktunya para pendakwa kena bangkit menghuraikan bahawa bahayanya pergantungan kita kepada makhluk lain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi isu kena masuk. Nanti mari pula orang timbul isu lain pula, isu tentang arak. Kita bangkit, kita huraikan tentang bahaya arak. Saya rasa boleh jadi itulah sebabnya kerajaan dia buat hari integriti, hari cegah rasuah. Hari rasuah habis, khutbah daripada Kuala Lumpur sampai ke ujung negara, semuanya tajuk rasuah. Itu dia panggil peluang. Tapi kena buat jugalah hari bahaya riba. Sarah pula bab riba. Hari bahaya pendedahan aurat. Kena buat hari menjaga aurat. Banyak juga kita ni lah. Ni kadang-kadang kita buat hari Siti, hari tu hari ni, tapi kita kena kemahkan lagi tajuk-tajuk gitu. Hari jaga aurat, hari keluarga, bersama keluarga. Jadi kita kena ada. Baik, yang keenam, berapa dah ni? 4. Yang kelima pula. Yang kelima, liyajziyalladzina amanu. Allah Ta'ala buat ni supaya dia nak beri balasan kepada orang beriman. Wa amilus salihat, dan amal yang soleh. Kata di ulama tadabbur, al-farqu bainal imani wal amali salih indal jam'i bainahuma. Ketika Allah kembarkan ayat ini, alladzina amanu wa amilus salihat, maka dia beriman dan amal, ketika itu dia terpisah. Iman dalam hati, amal di anggota. Tapi kalau dia satu je, tak. Alladzina amanu, orang yang beriman, kita kata tak apa, cukup. Iman tu pastinya bila sudah beriman, sudah pasti dia juga orang yang beramal. Ataupun Allah Ta'ala nak balas orang-orang yang minas salihin, orang yang soleh. Orang soleh pasti orang beriman. Mana dia dalam kaedah kata, tulis kaedah ni, bila bersama dia berpisah. Ingatlah kaedah ni, bila bersama dia berpisah, bila berpisah dia bersama. Boleh tak boleh? Macam Islam dengan iman juga, kalau bersama dia berpisah. Iman yang dalam hati, Islam yang zahir. Tapi kalau dia duduk satu dia je, ini orang Islam, kita fahamlah Islam itu makna dia kena beriman dulu, kemudian dia laksanakan undang-undang, baru jadi. Boleh fahamlah insya-Allah, kan. Yang keenam, kita pergi pada yang keenam pula, liyajziyallazina amanu, masih lagi dalam sama. Liyajziyallazina amanu, supaya Allah nak balas. Nak balas kepada orang yang beriman, dan ulaika lahum azabun min rizqin alim. Di akhir ayat tengok. Akhir ayat yang awal ayat yang keempat sampai akhir ayat yang kelima, kata di ulama, Allah Ta'ala kembar dua di situ. Balasan untuk orang baik dan balasan orang tak baik. Ayyam bagi fil khitabi
an yakuna jami'an baina asbabil khawfi wa asbabir raja. Bila kita bercakap, bila kita berceramah, kita kena kembar di antara khauf, takut pada Allah, raja, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Tengok dalam ayat ni Tuhan bagi dua-dua. Liyajziyal ladzina amanu wa rizqun karim lahum maghfiratun, bagi mereka keampunan dan rezeki yang sangat luas. Ini raja, kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Ya Rabbi, jadikan aku dan keluargaku dari kalangan hamba-hambamu yang mendapat rahmat, mendapat rezeki yang karim. Bila kita baca pula ayat miruzin ali, na'udzubillah min ghadabillah, kita minta berlindung. Mana kita hidup ni atas dua landasan, iaitu al-khauf war raja. Kalau kita banyak rajak saja, kita akan jadi sekular, jadi liberal. Sebab Tuhan Maha Pengampun, aku tak solat pun tak apa, tak tutup aurat pun tak apa. Saya macam tu nak kata apa. Baik, isu yang ketujuh, wallazina sa'u fi ayatina. Orang yang cuba, orang yang berusaha menentang dan membatalkan ayat-ayat kami. Kata di ulama at-tahzir, ayat ini memberi amaran keras kepada orang yang nak membatalkan ayat-ayat Allah. Kata orang, idza nuhiya an syai'in fa huwa amrun bi dhiddihi. Itu bahasa ulama usul. Idza nuhiya an syai'in fa huwa amrun bi dhiddihi. Bila dilarang dengan satu benda, diarah satu benda. Allah larang kita sini, jangan lawan Allah, maka arahan dia taat kepada Allah. Itu menarik ayat ni. Jangan batal ayat Allah, bahkan kita yakin dengan ayat Allah, beramal dengan dia. Yang ke-8, ayat yang terakhir, ayat yang ke-6, wa yaral ladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Kata ulama tadabbur, fihi manqabatun li ahli ilmi wa fadilatun wa alamatun lahum. Ayat ini memberi satu kedudukan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada orang yang punya ilmu. Orang ada ilmu, ada kedudukan, ada fadilah, ada kelebihan. Kullama kan a'zama ilman wa tasdiqan, mana-mana orang yang lebih faham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami Al-Quran, maka makrifah dia tentang Allah lebih tinggi. Sekarang ni ada kumpulan yang dakwa dia kumpulan makrifah, dia tak payah Quran dengan hadis. Baik. Habis mempakai apa? Ilham, kasyaf. Allah buka terus. Bahkan geng ni dia kata apa kepada kita ni? Dia kata kamu belajar dengan orang mati. Sedap ayat dia tuan-tuan. Kita dengar pun rasa nak pengaruh. Kamu belajar dengan orang mati. Siapa orang mati? Tok guru kita semua sudah mati. Aku belajar hadis. Ambil daripada siapa? Daripada Bukhari. Bukhari mati ke hidup? Hidup, mati. Bukhari ambil daripada Nabi sallallahu, melalui jalur siapa ke Nabi? Nabi wafat juga. Habis kita punya ilmu direct terus kepada Allah Azza wa Jalla, Al-Hayyul Qayyum, yang hidup, yang tak mati. Ilmu dia, makrifah itu lebih tinggi. Sebab apa? Dia direct dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan jangan duk main kasah-kasah begini. Bila kita nak buat benda khurafat, takhayul, kita kata apa? Mula jadi ulama kasah, dia tahu masa ni masa mari bala, masa mari, kita kata-kata itu cara istidlal macam itu, itulah karut. Sebab itulah dalam agama ni kita kena tunjuk dalil. Manakah dalil apa yang kita ajar? Kalau ada dari sunnah Nabi, alhamdulillah. Ada dalam Quran, alhamdulillah. Sebab orang yang tak nak beri dalil ni, sebab apa? Dia takut orang tanya mana dalil. Bila tanya mana dalil, tak jumpa, carilah duk main kasah tu kasah ni, mana ada dalil. Ini bahaya. Jadi kata di para ulama, orang yang lebih tinggi ilmu dia kepada Quran dengan sunnah, lebih tinggi, lebih kenal dia, makrifah dia kepada Allah Azza wa Jalla, dan lebih patuh dia kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Yang ke-10, yang ke-9, qauluhu ta'ala utul ilma. Tengok terjemahan. Wa yaral ladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Tuan-tuan, utul ilma, diberi ilmu pengetahuan.
Ayat ini fihi isyaratun. Isyarat kepada apa? Isyarat kepada la yanbaghi lil insan an yu'jaba bi ilmihi. Tidak boleh seorang itu kagum dengan ilmu dia. Fa bina'ul fi'li lil maf'ul. Bina maf'ul isyarat kepada mereka bukan dapat ilmu dengan diri sendiri, tapi Allah yang anugerahkan kepada kita kepahaman. Allah yang anugerahkan kepada kita kepahaman. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Muawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah nak beri kebaikan kepada dia, maka diberinya kepahaman dalam agama. Tuan-tuan ingat. Allah kata apa? Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Allah nak beri kepahaman, kebaikan kepada dia, yufaqihu fid din, diberi kepahaman dalam agama. Dia tak kata diberi pangkat, diberi kedudukan, diberi harta, diberi tu, diberi ni, diberi sijil. Sijil pun tak jadi apa. Kita tak usah bangga dengan sijil kita. Kalau tak ada sijil nak bangga lagi lah susah. Baik. Maka bila kita kata Allah Ta'ala yang beri, Nabi kata apa? Innama ana qasimun wallahu yu'ti. Innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku ni tukang bagi ya. Tapi yang beri betul-betul Allah. Kalau kita ni boleh beri ilmu kepada kita orang alim contohnya, tentulah anak kita yang paling alim. Tapi tak semestinya. Berapa ramai orang ahlul ilm, dia panggil qimmah, jabal fil ilmi, bukit ilmu, tapi anak dia seorang pun tak ada yang alim. Ada setengah tuan syekh, kita kenal syekh, alim besar, kata orang bahar, lautan ilmu, tapi anak dia tak jadi. Rezekinya Allah Ta'ala beri pada dia anak perempuan ramai. Dia boleh ambil anak murid yang cerdik-cerdik, tangkap seorang buat menantu, jadi ilmu dia masih lagi tersebar melalui jalur menantu-menantu. Ada juga. Dia mesti nak anak dia, tapi tak ada anak orang lain yang boleh ilmu. Nak kata apa? Maka kita mengatakan bahawa kita jangan bangga dengan ilmu kita. Kita dapat ilmu ini daripada Allah Azza wa Jalla yang beri kepada kita. Saya dapat ilmu sebab saya usaha. Memanglah kena usaha. Kalau orang panggil tak usaha, itu bukan tawakal, itu panggil tawakul. Itu orang pemalah nama dia, bukan orang tawakal. Cuma kita tak nak bangga lah, kata ini ilmu saya hebat, saya ni. Tak ada. Kita bila kita rasa kita dapat ilmu, dapat maklumat, kita syukur pada Allah SWT. Allah Ta'ala tambah lagi ilmu kita. Di antara tanda syukur pada ilmu, sebagaimana disebut oleh para ulama kita, iaitulah beramal dan menyampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dapat ilmu, apa yang kita kena buat? Beramal dan menyampaikan ilmu. Barulah ilmu tu lekat. Ini orang tanya, macam mana ustaz saya ni mudah lupa? Saya mudah lupa. Senang je. Tuan-tuan nak tip, ingat ilmu. Nak ustaz. Yang pertama, kita belajar, kita amal. Yang kedua, kita ajar orang. InsyaAllah tak akan lupa. Tapi kalau kita belajar, kita simpan je, tak ada malam nanti, lupa dah. Tambah-tambah pula orang kata manusia ni mudah lupa nama dia. Nama kita ni insan. Dinamakan insan, manusia tu insan, linisianihi, kerana mudah lupa dia, mudah lupa. Baiklah, yang terakhir, yang ke-10. Wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan Al-Quran itu yang benar, serta memimpin ke jalan yang Allah yang maha berkuasa lagi amat terpuji. Kata ulama tadabbur, mani betagal huda min ghairil Quran dalla. Siapa dia mencari, menuntut hidayah, petunjuk lain daripada Quran, sesat orang tu. Sebab Allah kata apa? Wa yahdi ila siratil aziz. Fungsi Al-Quran
mengajak manusia kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi siapa dia cari hidayah lain daripada Quran, orang ni tak jumpa cari. Sebab itulah kita ni penting sangat tuan-tuan dan puan-puan belajar ilmu Quran. Ilmu tadabbur. Tiba-tiba ada pula bantahan, mana boleh mengaji Quran? Kita kena mengaji kitab fardu ain. Quran ni fardu ain. So setiap orang akan ditanya tentang Quran di akhirat esok. Kita ni sebenarnya pembahagian ilmu tu. Untuk mudah nak belajar ya subjek. Subjek apa tu? Fardu ain. Subjek apa tu? Sains. Sains pula berapa jenis? Sains tu sains ni. Sains rumah tangga lah. Mengaji sains. Sains apa? Sains rumah tangga. Sebenarnya sains masak-masak ya. Ni guru rumah tangga ni. Ada kata guru ajar masak tak standard, baik mengaji restoran dia tu. Itu dia panggil ilmu. Ulama kata apa? Siapa dia cari petunjuk lain daripada Quran, orang itu tak akan jumpa jalan. Tak jumpa jalan. Dia jumpa apa? Dia akan jumpa jalan kesesatan, jalan tidak jalan petunjuk, jalan bid'ah, jalan khurafat, jalan lain. Sebab kita tak ambil sumber yang asli yang ada di tangan kita. Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah pada pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita faedah 10 faedah daripada ayat 3 dengan ayat 6. Mudah-mudahan para pelajar sudah pandai dia punya cara pembentangan kita ni kadang-kadang turun naik. Kadang-kadang turun naik. Ada kalanya anda cuba susun selalulah gabung di antara fawaid ilmiah dengan faraid tarbawiyah ni supaya tersusun. Macam ayat ini kita nampak kan, ayat 1 2 3 supaya mudah para pelajar sekalian. Wallahu alam.